Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 8 November 2020. Saya Karizari Afindi. Dan saya Malisa Sari dan antara tajuk utama TVS malam ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat akan dikuatkuasakan di daerah Kuching bermula 9 hingga 22 November ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Ahad, ia dilaksanakan sebagai usaha untuk menangani penularan wabak COVID-19 di daerah itu. Daerah Kuching merekodkan lebih 150 kes positif dalam tempoh 14 hari lalu dan beberapa kluster baru turut dikesan dalam tempoh tersebut. Sarawak merekodkan 2 kes positif COVID-19 pada Ahad melibatkan kes di Kuching dan Miri. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 987 kes. Antara yang masih aktif termasuk kluster Green Hill, kluster Wisma Seberkas, kluster Haji Baki, kluster Seladah, kluster Putra Bintulu, kluster Bah Arnab. Mengulas mengenai penguatkuasaan PKPB, ini respon Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Dan mulai pada esok, pihak Disaster Committee telah mengisytiharkan kawasan itu sebagai pergerakan terhad bersyarat. Perintah kawalan pergerakan bersyarat. Bermakna kita akan menggunakan beberapa SOP. Dan ini adalah untuk kita flatten penularan COVID-19. What happened is we have a cluster in Green Hill as well as Seberkas that have really spread to the other parts. That is why parti kita juga endorse what have been taken by the Disaster Committee to curb the penularan of COVID. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memutuskan untuk menutup semua sekolah di seluruh negara bermula 9 November sehingga ke hari akhir sesi persekolahan tahun ini. Menurut Menterinya Dr. Razi Jidin, keputusan dibuat susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB melibatkan semua negeri di Semenanjung kecuali Kelantan, Pahang dan Perlis bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk kolej vocational di bawah KPM di negeri-negeri terlibat akan ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Penutupan ini melibatkan 74% daripada jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM. Tambah Razi, penutupan ini turut melibatkan negeri yang tidak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Oleh yang demikian, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah di negeri Kelantan, Pahang, Perlis dan Sarawak akan turut ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Langkah drastik yang dilakukan KPM itu nyata bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid, guru, pensyarah dan seluruh warga KPM. Dalam sidang media yang sama, Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Razi Jidin turut mengumumkan penundaan peperiksaan awam negara pada tahun ini ke tahun berikutnya. Tentunya calon Sijil Peperiksaan Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2020 tertanya-tanya sama ada perkembangan situasi ketika ini memberi kesan kepada mereka. Mengambil kira situasi semasa, KPM telah membuat keputusan untuk meminda
tarikh peperiksaan tersebut. Peperiksaan SPM, SVM, STAM akan bermula pada 22 Februari 2021. Manakala peperiksaan STPM pula akan bermula pada 8 Mac 2021. Sementara itu, bagi murid yang tinggal di asrama pula, ibu bapa atau penjaga perlu mengambil mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Malah tambah Raziz, surat kebenaran merentas negeri untuk menjemput anak-anak juga boleh dipohon dari pihak sekolah. Dalam pada itu, Raziz mengumumkan penggal persekolahan secara bersemuka pada tahun depan akan dimulakan pada 20 Januari 2021. Dalam perkembangan sama, Sarawak akur dengan keputusan penutupan semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, ujar Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Kata beliau yakin sebenarnya keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang mendalam dan holistik berdasarkan situasi semasa negara ketika ini. Oh, that is the keputusan kita akur lah. Because they know what's going on. And they know the danger. So kita akur lah. Saya fikir because yesterday is only the red area. Yesterday. I didn't know this is the latest Okay. Kita akur lah. Kita akur untuk menyelamatkan keadaan. Manakala mengulas mengenai situasi capaian internet tidak stabil bagi pembelajaran dari rumah, Abang Jo yakin pihak KPM mempunyai alternatif bagi mengatasinya dan serahkan perkara itu kepada kebijaksanaan mereka. Saya buat saya serah kepada Jabatan Kementerian Pendidikan. Because they are in the authority on education. So I'm sure yang ada alternatif. Even peperiksaan affected. Nah. Exam up to them lah setidaknya. Susulan pengumuman penutupan sekolah oleh Menteri Pelajaran Malaysia, Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak KGBS menerima keputusan itu dengan hati yang terbuka. Presidennya Ahmad Mali yakin bahawa keputusan itu yang dibuat berdasarkan rasional serta mengambil kira pelbagai faktor yang berkaitan. KPM telah mengambil kira pelbagai faktor secara komprehensif sebelum membuat keputusan yang agak berat, ini khususnya yang melibatkan murid-murid dan rakyat umum secara keseluruhannya. Dengan pengumuman yang tidak dijangka ini, KJBS mengharapkan warga guru khususnya akan menerima pengumuman ini dengan hati yang terbuka demi menyokong hasrat kerajaan untuk menangani serta melandai penularan pandemik COVID-19 di negara kita. Mengulas mengenai persiapan calon peperiksaan awam yang dijadualkan berlangsung pada tahun depan, ini kata Ahmad Mali. Tentang impaknya kepada persiapan calon peperiksaan awam, KJBS tidak menafikan sedikit sebanyak mungkin terjejas. Namun situasi ini masih lagi mengambil berat tentang calon-calon peperiksaan awam ini. Justru KJBS mencadangkan agar KPM turut mengkaji semula pelaksanaan peperiksaan awam ini supaya adil dengan situasi pembelajaran calon-calonnya pada masa kini. KJBS menegaskan walaupun mencadangkan agar diadakan kajian semula, namun dapatannya nanti tidak seharusnya mengorbankan kualiti peperiksaan awam tersebut. Katanya tiada kompromi terhadap kualiti peperiksaan awam di negara ini. Baik, bersua kembali menjelang mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18 yang berlangsung pada 9 hingga 13 November ini, beberapa fokus akan menjadi tumpuan pada persidangan itu termasuk pembentangan belanjawan 2021 Sarawak bagi bacaan pertama dan kedua oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Menurut Speaker DUN Sarawak, Datuk Amar Awang Asfia Awang Nasar, selain belanjawan, terdapat 4 usul lain akan dibentang termasuk rang undang-undang untuk mengurangkan impak COVID-19, rang undang-undang pihak berkuasa tempatan, rang undang-undang Perlembagaan Negeri Sarawak, kurungan pindaan 2020 dan rang undang-undang belanjawan 2021, kurungan pindaan 2020. Debates on bills by honourable members, temporary measures of reducing the impact of
Coronary Virus Disease 2019, COVID-19 Bill 2020 will be on the 9th. The debate on the bill will be on the 9th. The debate on Local Authorities Amendment Bill 2020 will be on the 9th. The debate on the Constitution of the State of Sarawak Amendment Bill 2020 will be on the 10th. The debate on the budget, Supply 2021 Bill 2020 will be 11 and 12 November. Sementara itu, Asfia turut mendedahkan terdapat 4 usul ditolak termasuk satu daripada adun Kota Sentosa, Chong Chien Jin. Out of the 4 motions received, 1 had been rejected. Understanding Order 23-1. The rejected motion is from Yang Berhormat Cik Chong Chien Jin, member for N12, Kota Sentosa, and the Honourable Member for Kota Sentosa had been informed by the Dun Secretary, Encik Peter Tinggum, Datuk Peter Tinggum, through a letter dated 6 November 2020. Persidangan kali ini akan melalui kawalan keselamatan dan kawalan pencegahan COVID-19 yang ketat apabila semua adun termasuk pegawai, pengurusan, petugas media, petugas am wajib menjalani ujian COVID-19. TVS akan membawakan perjalanan sesi pembentangan belanjawan 2021 serta sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan tersebut itu berlangsung. Dalam perkembangan sama, lebih daripada 60% peruntukan di bawah Belanjawan Sarawak kali ini akan ditumpukan kepada pembangunan dan kawasan luar bandar. Dan itu kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng ketika ditanya berkenaan dengan bajet Belanjawan Negeri 2021. It is development bias, just like before, development bias and rural bias, and also rural bias. More or less 70-30 lah. Could be slightly less because of COVID. We are giving a lot of incentive to our BKS. It is not really less. If you are to bring less, banyak sih kita kikit ya less. It's still about roughly 60% development. And 38% operating. You wait tomorrow for the detail. Dalam pada itu, beliau juga berterima kasih kepada kerajaan pusat yang telah memberikan peruntukan sebanyak 4.5 bilion ringgit untuk infrastruktur Sarawak. Belanjawan Sarawak sentiasa berfokus kepada pembangunan kerana keperluan besar di kawasan luar bandar. Untuk belanjawan lalu, sejumlah 9.89 bilion ringgit telah diperuntukkan di mana 6.6 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan pembangunan sementara selebihnya 3.3 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan pengurusan. Lagi perkembangan dalam negeri, sebuah aktiviti pengimarahan di masjid dan surau di daerah Kuching ditangguhkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Majlis Islam Sarawak turut mengehadkan bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan solat 5 waktu. Berdasarkan perkembangan semasa wabak COVID-19, Kerajaan Negeri Sarawak telah memutuskan untuk menutup semua aktiviti rumah ibadat sepanjang tempoh PKPB. Had bilangan jemaah dibenarkan hadir bagi solat Jumaat dan solat 5 waktu hendaklah tidak melebihi 40 orang. Manakala bagi Masjid Jamik Negeri Sarawak, bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan solat 5 waktu tidak melebihi 100 orang. Dalam pada itu, Majlis Islam Sarawak turut menegaskan kepada semua rakyat untuk terus mematuhi garis panduan pengimarahan masjid dan surau semasa dan selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di seluruh negeri Sarawak. Arahan ini berkuat kuasa mulai 9 November 2020 sehingga PKPB tamat oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Sedikit perkembangan di Semenanjung Malaysia.
Dua lelaki disahkan maut dalam nahas melibatkan dua helikopter yang dipercayai bertembung di udara sebelum sebuah daripadanya terhempas dalam kejadian kira-kira 12 tengah hari pada Ahad di Taman Melawati, Ampang. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata, dua mangsa yang maut adalah Muhammad Irfan Muhammad Rawi dan Muhammad Sabri Baharom. Manakala dua mangsa yang terselamat adalah Dato' Ahmad Jauhari Yahya yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines Berhad MAS dan Tan Chai Ilan. Beliau pada masa sama turut menyerahkan siasatan terperinci kepada pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong dalam kenyataannya mengesahkan kejadian itu. Kemalangan udara itu dilaporkan berlaku sekitar jam 11.50 pagi melibatkan dua helikopter jenis G2CA. Dua helikopter ini yang sedang melakukan latihan penerbangan telah berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang bersama 4 orang kru. Susulan daripada kemalangan udara tersebut, siasatan teknikal berdasarkan Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation International Civil Aviation Organisation telah dimulakan oleh Pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, Kementerian Pengangkutan. Tujuan utama penyiasatan dilaksanakan adalah untuk menentukan hal keadaan dan punca kemalangan dan laporan penuh hasil siasatan termasuk syur penambahbaikan bagi keselamatan penerbangan awam akan dikeluarkan sehingga siasatan selesai. Bersua kembali, sedikit perkembangan luar negara. Joe Biden sah menjadi Presiden Amerika Syarikat ke-46. Biden mewakili Parti Demokrat dilantik menjadi Presiden negara berkenaan selepas raih lebih 270 undian elektoral. Memetik data dari CNN menunjukkan Biden mengatasi pencabarnya Donald Trump dari Parti Republikan yang hanya meraih 214 undian. Dengan kejayaan itu, Biden berikrar menjadi presiden yang berusaha memperbaiki perpecahan dalam negara sekaligus membuat Amerika kembali dihormati di seluruh dunia. Menurut Biden, tugas pertamanya sebaik menjejak kaki ke Rumah Putih adalah untuk mengendalikan pandemik COVID-19 di negara berkenaan. Beliau mengakui sukar bagi Amerika Syarikat membuat kemajuan dan membangun semula ekonomi serta mengembalikan negara seperti biasa sekiranya krisis wabak itu tidak ditangani segera. Biden yang akan mencecah usia 78 tahun 2 bulan sebelum upacara pelantikan rasmi menjadikannya presiden tertua dalam sejarah Amerika Syarikat. Kemenangan Parti Demokrat dalam pilihan raya Amerika Syarikat melakar sejarah baharu apabila Kamala Harris menjadi wanita pertama dilantik sebagai naib presiden. Bukan itu sahaja, Harris turut menjadi wanita kulit hitam pertama menjawat jawatan berkenaan. Harris yang mempunyai darah Asia Selatan, India dan Jamaika juga akan menjadi wanita pertama yang mempunyai darah campuran menjadi naib presiden. Jawatan Harris di White House itu terjamin selepas Joe Biden diunjurkan memperolehi 273 jumlah undian elektoral pada Sabtu. Selepas hampir seminggu menunggu keputusan undian, Biden mengalahkan Donald Trump daripada Parti Republikan yang hanya meraih 214 undi elektoral. Bekas Senator California itu berkata, pilihan raya ini cukup bermakna baginya dan juga Presiden Joe Biden demi masa depan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan tahniah kepada Joe Biden di atas kemenangan dalam pilihan raya Amerika Syarikat. Untuk itu, Biden telah dipilih sebagai Presiden Amerika Syarikat yang baharu. Menurut Muhyiddin, Malaysia mengikuti perkembangan proses pilihan raya Amerika Syarikat yang lalu. Katanya Malaysia berharap dapat mengukuhkan lagi kerjasama dengan Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Biden. Justru Muhyiddin mendoakan kejayaan Biden dan berharap mereka dapat mengadakan pertemuan secara peribadi satu hari nanti. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Saya Karizari Afindi. Dan saya Balisa Sari. Ibu lupa untuk kita sentiasa ingat fizikal kita, jarak fizikal dan sentiasa untuk pakai topeng muka. Yes, dan dengan itu, muka. salam hormat dan selamat malam.